Qala an Ibn Umar qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 8 raka'atin. Kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Muhammad 8 raka'atin. Hafiztu maknanya ialah saya menjaga. Saya menjaga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 8 rakaat. Saya menjaga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 8 rakaat. Qala raka'ataini qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat selepas zuhur, wa raka'ataini ba'dal maghribi, 2 rakaat selepas maghrib, wa raka'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat selepas isya. Jadi ke-8 rakaat ini ialah merupakan sunat muakkad. Sunat muakkad, sunat yang sangat-sangat dituntut. Sayyidina Muhammad. Taib, sunat yang sangat-sangat dituntut. Iaitu Sayyidina Muhammad 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isya. Qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maknanya Sayyidina Muhammad bin Umar tidak pernah meninggalkan ke-8 rakaat ini. Bila disebut hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, al-Sayyidina Muhammad, maknanya ialah saya menjaga dari Rasulullah. Maknanya kalaulah Nabi kita buat dan Nabi tak pernah tinggal, itulah yang saya pelihara untuk diri saya, pun saya tidak meninggalkan, kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad. Hafiztu maknanya jaga, ataupun maknanya tahu. Maknanya tahu. Ataupun maknanya ialah melihat. Maknanya saya melihat. Sepanjang hidup saya yang saya tengok Sayyidina Muhammad, Nabi tidak meninggalkan ke-8 rakaat ini. Maka oleh kerana Sayyidina Muhammad, Nabi tak pernah meninggalkan ke-8 rakaat ini, maka saya pun tidak pernah tinggalkan. Qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 8 raka'atin. Sayyidina Muhammad qala raka'ataini qabla zuhri, wa raka'ataini ba'daha, wa raka'ataini ba'dal maghribi, dan 2 rakaat selepas maya maghrib. Disunatkan Sayyidina Muhammad, disunatkan di antara Sayyidina Muhammad selepas maya maghrib dan juga sembahyang sunat lepas maghrib itu kita tidak bersembang, disunatkan. Maya maghrib 3 rakaat, kita bangun pula lagi kita nak sembahyang sunat maghrib, ba'diyah itu disunatkan kita tidak bersembang. Sayyidina Muhammad, kita tak bercakap-cakap, kita tak bersembang. Kerana ada sebuah hadis yang Nabi kita sebut, Sayyidina Muhammad, man shalla ba'dal maghribi rak'ataini qabla an yatakallama rufi'at salatuhu fi 'illiyyin. Nabi kata Sayyidina Muhammad, man shalla ba'dal maghribi, siapa yang sembahyang selepas maya maghrib, rak'atani, iaitu sembahyang 2 rakaat, 2 rakaat selepas maya maghrib, qabla an yatakallama, sebelum dia bersembang-sembang, sebelum dia bercakap-cakap, rufi'at salatuhu fi 'illiyyin, akan diangkat sembahyangnya di 'illiyyin. Maknanya Sayyidina Muhammad, 'illiyyin ni ialah tempat diletakkan ruh orang yang soleh-soleh, itu 'illiyyin. Maknanya subhanallah, Sayyidina Muhammad, bila mana orang tu sebelum daripada dia bersembang, dia sembahyang sunat, dia sembahyang sunat maghrib, jadi akan diangkat sembahyangnya, jadi sembahyangnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya qala wa rak'ataini ba'dal maghribi wa rak'ataini ba'dal isya'i, dan juga 2 rakaat selepas isya. Qala Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Sayyidina Muhammad, wa haddatsani Hafsatu, dan telah menceritakan kepadaku oleh Hafsah. Hafsah itu kakak dia, Sayyidina Muhammad, bi rak'atai al-ghadati, bi rak'atai al-ghadati, iaitu 2 rakaat ghadah. Ghadah ni
Ghadah ni ialah masa di antara masalah Sayyidina Muhammad, masa di antara sembahyang subuh hingga naik matahari. Masa di antara masalah Sayyidina Muhammad, masa di antara sembahyang di antara solat subuh hingga naik matahari. Masalah Sayyidina Muhammad. Yang dimasukkan di sini ialah solat sunnatul fajri. Waktu di antara terbit fajar sehingga naik matahari pun tak ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu sembahyang sunat subuh. Dalam sebuah hadis Nabi kita sebut sallallahu alaihi wasallam Muhammad, rak'atani qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sembahyang sunat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Usahakan dalam hidup kita ni, masalah Sayyidina Muhammad, kita tidak meninggalkan sembahyang sunat subuh. Taib, kalau kita tengok satu orang tu kaya, masalah Sayyidina Muhammad, kereta besar, rumah besar, masalah Sayyidina Muhammad, harta banyak, bidang-bidang tanah banyak. Mana dia orang kaya, jutawan. Taib, semua harta dia miliki, masalah Sayyidina Muhammad, Nabi kata sembahyang sunat subuh itu lebih baik pada dunia dan seisi-isinya. Maknanya apa yang dimiliki oleh orang kaya, apa yang dimiliki oleh para jutawan, masalah Sayyidina Muhammad, besar lagi sembahyang sunat subuh. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi kalau macam tu, subhanallah, usahakan jangan tinggal sama sekali sembahyang sunat subuh. Lebih-lebih lagi orang yang ada penyakit bawasir. Orang ada penyakit bawasir, amalkan pada rakaat pertama baca alam nasrah, pada rakaat yang kedua baca alam tarakai. InsyaAllah masalah Sayyidina Muhammad, dia tak perlu mengambil ubat di mana-mana, InsyaAllah. Jadi dia akan sembuh, bahkan yang dikatakan penyakit bawasirnya itu tidak memberi kesan pada diri dia, InsyaAllah. Qala wa hadatsani Hafsatu masalah Sayyidina Muhammad bi rak'atai al-ghadati. Macam mana kalau kita tinggal? Kalau kita tinggal, kita qada selepas bayang subuh. Kita qada lepas bayang subuh. Kalau kita tak boleh qada lepas sembahyang subuh, soalan Sayyidina Muhammad, sehingga naik matahari, qada lepas naik matahari. Kalau lepas matahari kita naik matahari, kita tak boleh qada sebelum gelincir matahari. Maknanya sampai taraf tu yang dikatakan sembahyang sunat subuh dituntut untuk kita tunaikan dalam apa keadaan sekalipun, soalan Sayyidina. Sampai kata ulama yang dikatakan sembahyang sunat subuh ni, kalau kita mai tengok imam dah pun, masalah Sayyidina Muhammad, orang dah pun qamat. Dan kita yakin bahawasanya kalau kita buat sembahyang sunat subuh, kita akan dapat rakaat. Kita masih dituntut untuk sembahyang sunat subuh. Baik. Sekalipun di sana pada sembahyang sunat yang lain, masalah Sayyidina Muhammad, kalau orang dah qamat, kita makruh dah sembahyang. Tapi tidak pada sembahyang sunat subuh. Maknanya besar sangat yang dikatakan kelebihan sembahyang sunat subuh. Qala wa haddatsani Hafsatu bi rak'atai al-ghadati falam akun araha min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Ibnu Umar, kakakku cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak meninggalkan sembahyang sunat subuh. Cumanya katanya walam akun araha min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cumanya saya, kata Ibnu Umar, masalah Sayyidina Muhammad, tidak pernah melihat Nabi melakukan. Taib. Tak pernah melihat sebab Nabi bersolat di rumah. Hafsah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana Hafsah tu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia selalu tengok. Tapi Ibnu Umar tak pernah tengok. Salah Sayyidina Muhammad. Belain dengan solat-solat sunat yang lain, mungkin Nabi kita ada melakukan di masjid. Itu yang disebut oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Baik. Saya tengok guru-guru saya ataupun guru kita semua, masalah Sayyidina Muhammad, yang dikatakan para ulama, mereka tidak juga pernah meninggalkan sembahyang sunat witir. Taib. Witir pun tak pernah ditinggalkan. Jadi subhanallah, mana-mana kita, masalah Sayyidina Muhammad, kalau kita tahu itu yang diamalkan oleh para ahli ulama kita, jadi kita akan lakukan, kerana itulah juga yang diamalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah.